awak kena tengok ataupun kalau esei awak terangkan daripada belakang, iaitu daripada pressure of oxygen yang tinggi. Okay, so graf ni yang paksi bawah ni melambangkan concentration of oxygen. So daripada 5, 10, 15. So 15 ni lebih tinggi lah, paling tinggi lah. Okay. So nanti awak terangkan daripada belakang ni ke depan. From the lung, darah tu bergerak ke tisu. Macam ni lah. So situasi nombor 3 dulu awak terangkan, di mana dekat situ oksigen tu sangat banyak. Jadi HB yang masih melekat pada oksigen tu banyak. Cuba awak tarikkan graf tu ke kiri. Awak akan nampak dia apa tu? Sekejap. Kalau dia kan graf dia macam ni kan. Macam ni. So kita tengok yang ini masa ni banyak oksigen kan kawasan sini. Iaitu dekat lung. So bila kita tarik atas ni kita nampak of course lah mestilah HB masih banyak yang melekat dengan oksigen. Sebab dekat lung memang tak perlu digunakan sangat sebab kita masuk oksigen je kat dalam tu. Okay. Bila ke depan graf ni menurun ni melambangkan HbO2 ni dah banyak yang terpisah. Kenapa dia terpisah? Sebab darah tu dah travel ke kawasan tisu. Dah jauh dah daripada lung. Dekat lung tu banyak oksigen, dekat tisu kurang oksigen. Jadinya dia kena putuskan HB, putus dengan O. Sebab oksigen ni nak bagi dekat tisu. Okay, so penurunan ni melambangkan HbO2 tu dah berpecah. Okay. So dekat yang kawasan bawah sekali ni, memang banyak lah. Memang tinggal sikit je lah HbO2 tu. Yang masih HbO2. Tahu So nanti awak baca balik penerangan ni sama je lah. Yang apa yang saya cakap tu. Tengok pada tahap pegang hemoglobin dengan oksigen tu. Okay. So yang kat bawah ni memang sel kita menggunakan oksigen. Jadi HbO2 mesti putuskan ikatan tu. Putuskan ikatan supaya tisu kita boleh dibagi dekat sel. Okay. So ni sama je. So yang next kita belajar pasal myoglobin. So beza dia lebih kurang yang paling simple saya rasa ni. Single polypeptide. Kalau hemoglobin kan ada 4 polypeptide. Yang 2 alpha 2 beta kan itu hemoglobin. Okay, kalau yang myoglobin dia ada satu je polypeptide. Kalau ada satu je polypeptide bermaksud dia ada satu je lah heme group. Kalau yang tadi hemoglobin ada 4 polypeptide, maksud ada 4 lah heme group. Macam tu lepas tu graf dia adalah hyperbolic. Bermaksud gambaran dia macam ini. Dia mula-mula daripada belakang kan, semua cerita daripada belakang ke depan tau. So pada waktu belakang ni masa dekat lung, myoglobin ni masih tinggi. Pegang dia dengan oksigen. Okay, masih tinggi. So masa time dekat 20 ni baru dia mula akan lepaskan. Masa dekat 20 ke concentration of oxygen dekat 20 mmHg ni baru dia mula lepaskan. Sebab time tu emergency. Hemoglobin dah tak boleh nak bekalkan oksigen dengan cukupnya. So myoglobin ni membantulah kiranya. Okay Okay. Kalau ada di antara awak yang tak faham, nak terangkan bagi tahu Lepas tu ni tak ada apa-apa. Nampak ni. Myoglobin act as storage of oxygen. Storage of oxygen in the resting muscle. Dia kiranya untuk storekan sahajalah. Okay Lepas tu apa lagi dalam ni? Ni topik ni. Ini apa yang mempengaruhi HbO2 tu. Okay. So yang Bohr effect ni dah ke masuk Ya. Hari tu macam dah kan yang masa kita ramai-ramai tu, betul tak? Dah. Dah kan? Okay. Ni just nak cakap, kalau yang normal yang tengah ni, situasi yang normal,
kalau kita mula untuk exercise, bila badan kita panas, CO2 dalam badan kita pun meninggi, pH dalam badan kita pun merendah sebab berasid kan. So graf yang biasa ni akan shift to the right. So gambaran dia macam ni lah. Okay, kenapa shift to the right? Cuba kamu tengok dekat contohnya 20 mmHg ni. So bila dalam keadaan normal, yang masih terikat HbO2 adalah dalam 30%. 30% masih ada HbO2. Tapi bila kita exercise, okay, masa badan kita tengah panas, CO2 dalam badan kita tinggi, okay, tengok kita tarik tepi ni, yang masih terikat hanya 20 saja HbO2, 20% saja HbO2-nya. Kenapa? Beza yang 10 lagi ni pergi mana? Dah terlepas lah. Okay, dah terlepas bagi dekat sel. Okay, so hanya 20 saja. Sebab tu dia shift to the right. Okay, nanti kita akan tengoklah soalan macam ni, macam mana yang dia tanya. Okay. Ni tak ada apa-apa. So Bohr effect tu maksudnya dia ada shift lah. Selalunya soalan dia akan bagi situasi. Kalau temperature tinggi, CO2 tinggi, gambarannya graf ni macam mana. Okay, so ni dah. Lepas tu yang ni pasal pernafasan. Okay, so ini structure of yang terlibat dalam pernafasan kita. Ini apa yang ada lah, receptor, control center dengan effectors. Okay. Just nak tunjuk ni dah sentuh dah hari tu. Just nak tunjuk part ni. Okay. So kita nak melakukan inspiration. Inspiration ni maksudnya inhale lah, inhale. Sedut udara. Bila kita nak sedut udara, kena ada situasi ini. CO2 tinggi, oksigen rendah, pH pun rendah. Okay. Kenapa CO2 tinggi, pH rendah? Sebab awak ingat tak masa pengangkutan CO2 yang ke atas tadi tu. Kan bila CO2 daripada tisu, dia masuk dalam darah, dia gabung dengan air, semua tu kan. Lepas tu dia jadi ingatlah, CO2 plus H2O. Jadi C2HCO3 kot, HCO3. Aduh, tu pun tak ingat. HCO3. So nanti dia akan pecahkan H2CO3 sebenarnya. H2CO3. Lepas tu baru dia pecah HCO3 minus dengan H plus. H plus. So yang ingat tak yang ini akan keluar kan, yang chloride shift tu kan. Lepas tu yang ini akan menyebabkan pH dia rendah. Lepas tu yang dia kena gabung dengan hemoglobin lah kan, yang buffer tu. Sebab tu lah bila CO2 tinggi, pH pun akan rendah. So dia kaitan dengan yang atas-atas awal tadi tu. Okay. So untuk melakukan inhalation, dalam badan kita kena situasi ini. Lepas tu barulah benda ni akan trigger semua-semua ni lah. Okay. Expiration pula, relax je lah, relax muscle je. Okay. Sekejap saya nak tunjuk. Ni. Kenapa gambar ini macam ni? So kalau kita, perasan tak? Macam cerita-cerita kan? Dia dekat apa tu? Nervous ke apa ke? Dia bernafas menggunakan bag ini. Kenapa? Sebab dia nak hirup CO2 dia sendiri. Sebab dalam badan dia ni, time kita nervous, kita tengah anxiety ataupun tengah fright kan, nampak? Takut, anxiety ni, dalam badan kita akan meninggi CO2 tu. Sebab tisu sel kita akan mula macam menggelabah, buat cellular respiration banyak-banyak. So CO2 dalam badan kita akan tinggi dan dia akan cepat untuk keluarkan CO2. Kebarangkalian CO2 tu terlepas lagi tinggi. Okay. Sebab itulah kita nak mengekalkan ketinggian dalam badan CO2 dalam badan kita tu, kita kena bernafas dalam bag ni. Supaya bila kita keluarkan CO2, kita akan sedut balik CO2-nya. Supaya boleh berlaku pernafasan yang secara normal.
So saya ulang. So sini situasi ini berlaku kalau macam anxiety ke apa, dalam badan kita CO2 tinggi, CO2 akan mula cepat untuk keluar. So macam mana nak tangkap CO2 tu? Kita kena bernafas dalam ni lah. Supaya kita boleh sedut balik CO2 dan yang ini berlaku balik secara normal. Yang ni. Normal. Okay. Satu lagi situasi, awak pernah tak tengok cerita-cerita ke ataupun real life ke apa kan? Yang orang bagi CPR. Bila CPR, yang dia bagi mouth to mouth resuscitation tu kan. So, dia cium ke apa? Sebenarnya yang orang yang terbaring tu, orang yang bagi mulut tu dekat yang orang baring tu, dia hembus CO2 tau. Orang tu hembus CO2 untuk orang yang terbaring tu. Sebab bila CO2 tinggi dalam orang yang terbaring tu, nanti banyak-banyak kali kita buat macam tu, awak perasan tak? Bila satu tahap tu, orang yang terbaring tu akan mula sedar macam tu, dia boleh bernafas balik. Sebab kita nak kumpulkan CO2 dalam orang yang pengsan tu. Okay. Kenapa nak kumpul CO2 pula? Sebab nak mulakan yang tadi tu. CO2 tinggi, pH rendah, oksigen rendah. Okay, sebab tu kita kena bagi oksigen kita kepada orang yang pengsan tu. Kita hembuskan dia. Bukannya kita nak bagi, kita fikir juga kenapa kita tak bagi oksigen kan ke orang yang meninggal pula, yang pengsan tu kan. Kenapa kita kena tiup dekat orang tu? Sebab kita nak tiupkan CO2 dekat orang tu. Bila orang tu dah sedar, dia macam tu baru dia inhale, barulah dia sedut oksigen. Macam itulah. Okay. So ni pasal stomata. Kawalan pengeluaran oksigen, gases tu dekat pintu ni lah, stomata ni tau. Okay. So kawalan ni dikawal oleh hipotesis dia, kalau kamu ingat yang ini. Sugar starch hypothesis. Okay, di mana bila berlakunya fotosintesis, kloroplast tu buat banyak fotosintesis, banyaklah sugar, nampak dia sugar banyak. Bila banyak sugar, nanti water potential tu akan rendah. Jadi air daripada luar masuk ke dalam gut cell. So gut cell tu akan jadi kembang, membuka pintunya tu. So gases pun boleh masuk. So ni simple je, saya rasa okey je ni kot. Okay, dah. So jomlah kita masuk soalan. Tanpa membuang masa, jom kita masuk kejap. Betul lah kalau orang bagi CPR tu kan, jangan kerumunkan dekat dia. Sebab nanti bila dia dah boleh bernafas, dia nak sedut oksigen tu. Awak dah bagi kerumun semua, bagi dekat CO2 lagi kat dia. Tak boleh lah. Cuma mula-mula tu je lah kita nak bagi CO2 dekat dia. Okay. Nombor 4 je. Alright, so the first soalan. Pasal transport of CO2. Okay. So name the part of hemoglobin molecule that binds to CO2 dalam ni. So jawapan dia adalah part. So nama dia adalah amino group. Siapa yang tak sempat tak sempat jawab lagi, memang you all tak jawab lagi kan. So tarin lah ya. Okay, kalau boleh terus dengan pen merah lah. Maksudnya nanti awak tahulah betul lah jawapan tu kan. Awak tulis dengan pen biru kan, tak tahu betul ke tidak kan. So at least kita dah kiranya dah bincang lah kalau guna pen merah. So kenapa bukan water? Sebab dia kata then the part of hemoglobin binds to carbon dioxide. Dalam gambar ni maksudnya dia masuk dalam erythrocyte ni digabung dengan water. Kenapa pula amino group? Sebab dalam soalan ni dia kata part of hemoglobin. Bukannya content dalam erythrocyte tu. Okay. Hemoglobin ni kan ada polypeptide chain. Polypeptide chain kan protein. Protein kan dia punya monomer tu adalah amino acid. Ingat tak amino acid tu yang ada NCC tu kan? Yang ada amino group, carboxyl group, ada R group, ada H.
So nanti yang CO2 tu akan bind pada bahagian sini lah. Amino group of the hemoglobin. Sebab ramai student akan jawab air kat sini. Sebab dalam soalan ni tunjuk gambar ni CO2 gabung dengan H2O. So hati-hati tau, okay. So yang ini related to function, generate ATP by anaerobic metabolism. So yang ini advantage dia apa? The transported oxygen is not consumed. Okay, so kiranya apa? Yang erythrocyte ni dia ada ATP tapi dia hasilkan dengan cara anaerobik saja. So maksudnya dia hanya hasilkan 2 ATP sajalah. Dia bukan dapat hasilkan 38 semua yang tu kita belajar kan, 38 tu tak. Okay. So lagipun memang okey lah sebab dia hanya angkut je oksigennya, tak perlulah nak buat sampai banyak 38 oksigennya tu. Okay. So biconcave shape adalah apa advantage dia? Untuk increase surface area for hemoglobin attachment. Ramai student yang mungkin akan jawab sampai sini sahaja. Increase surface area. So tapi kena jawab full sebab ini adalah menunjukkan dekat darah. Dekat hemoglobin. So awak kena sebutlah untuk apa. Okay, so untuk for the attachment of the hemoglobin lah. Kena panjang lah ayat dia tau. Okay. Sebab kalau increase surface area dekat mana-mana pun yang macam alveoli ke kan. Dekat tempat lain pun ada juga increase surface area. Okay, tapi yang ini untuk apa? Macam tu lah. Okay. Salin. So J kat atas ni, sekejap So J dekat sini, saya jawab kat atas lah berdasarkan gambar je. Sekejap, sorry. J tambah dengan oksigen dapat CO2 dengan H2O. Kamu rasa J tu apa? Yang berlaku dalam sel. Apa? Ingat tak? Tak ingat? J tu apa? Berlaku dalam sel digabung dengan oksigen. Hasilkan CO2 dengan air. Apa? H2CO3 kan ada. H2CO3 bukan? Apa lagi? H2CO3 dekat dalam ni. Dekat sel ni yang dekat sel. Anyone? Electron. Elektron bukan. Lagi. HB bukan dekat, HB kat dalam ni yang. Dalam erythrocyte. Semua HB air tu kat dalam ni dekat sel. Sel. Gabung dengan oksigen. Dapat CO2. Tak ada? Itu benar kamu ni Ya Allah, sabar je lah. H3O. Kan? Serius lah? Tak ingat? Ya Allah. Hai. Dekat sel ni yang. Apa yang gabung dengan oksigen? Lepas tu benda tu dipecah semua jadi CO2 dengan H2O. Serius tak ingat? Ya Allah, sabar je lah. Tak ada? Ni. Alah, glukos. Kan kita belajar cellular respiration hari tu. So dalam sel kan dia mengalami cellular respiration. So apa reaktan untuk cellular respiration ni? Yang gula lah. C6H12 oksigen 6. Okay. So bila glukos ni masuk dengan air oksigen, campur dengan oksigen,
Kan dia jalankan yang pyruvate, apa tu, yang glycolysis, link reaction, Krebs cycle, lepas tu yang ETC tu, semua tu akan hasilkan CO2 dengan air. Okay, selain daripada tu adalah ATP kan, tapi tak sebutlah dalam ni sebab dia nak tunjuk CO2 ni je sebenarnya. Okay, tapi awak kena ingat lah, keyword dia dah bagi tahu lah dekat sel. So kalau dekat sel mestilah yang cellular respiration. So apa dia punya reactant? Glukos lah. Aduh. So J, K mana K? Kat sini apa? Dalam erythrocyte, lepas tu tengah-tengah ni Apa? Tak ingat dah? Baru seminggu ni cuti ni hari tu. Enzim dia kan ada. Enzim dia. Carbonic anhydrase. Satu keyword memanglah dia berada dekat tengah-tengah arrow tu. So apa je yang selalunya dekat tengah-tengah arrow tu kan mestilah enzim. So awak kena ingatlah enzimnya apa. Okay, so yang K ni adalah carbon anhydrase. Okay. Lepas tu L kat sini. Hasil gabungan HB dengan H plus ni sebenarnya tau, bukan H minus. So dapat HHB. So ataupun hemoglobinic acid. Ingat tak yang saya cerita tadi, bila CO2 tinggi, pH rendah kan, berasid. Disebabkan oleh H plus ini. CO2 tinggi, H plus pun akan tinggi. Bila H plus tinggi, pH akan rendah. Jadi siapa nak meneutralkan pH itu? Mestilah hemoglobin. Hemoglobin yang daripada HbO2. Ingat tak yang tadi HbO2 tu yang dekat ODC? Sebab itulah dekat ODC tu yang HbO2 tu dia kena pecah. Jadi Hb dengan oksigen. Sebab Hb ni nak meneutralkan balik asid tu. Dapatlah HHB. Okay. So LM. M apa? Dia masuk, lepas tu ada yang keluar. Apa yang masuk? Apa yang keluar masuk dalam erythrocyte ni Apa? Tak ingat ke? Alah. Serius ke tak ingat? Tak ingat? Tak ada siapa nak try? O2. Bukan. O2 tu tak payahlah masuk balik. Dia kena keluar bagi dekat sel sebab sel memang memerlukan yang ini, O2 ni. Cl minus. Cl minus tu keluar. Masuk dalam. Cl minus ni daripada mana? Kan daripada garam yang kita makan tu, NaCl. So garam tu bila dia dah masuk dalam darah, dia akan pecah jadi Na plus dengan Cl minus. Cl minus ni akan masuk. So bila dia masuk, ingat tak yang ada proses chloride shift? So ada proses chloride shift. Kenapa kena Cl minus ni masuk? Sebab tengoklah gambar yang sebelah ni pula, nombor 1 ni. HCO3 minus keluar. Bila HCO3 minus keluar, Cl minus lah yang masuk sebab nak meneutralkan charge. HCO3 minus ni keluar pula. So siapa nak menggantikan minus tu? Mestilah Cl minus ini. Okay, so chloride shift. M2 adalah chloride lah, chloride ion. Okay, so M2 adalah chloride ion Okay, so what happened to HCO3 minus after undergoing process 1? So apa soalan ni kan? Soalan ni tanya, apa berlaku pada HCO3 minus selepas dia keluar daripada erythrocyte ini? So bila dia dalam plasma, apa yang berlaku? Dia akan gabung dengan sodium. Sekejap, so yang ini bind with Na plus sodium ion and transport
transported to lung. Okay, betul. Okay, saya ulang. Right, so apa berlaku pada HCO3 minus selepas HCO3 minus keluar daripada erythrocyte? Minus tu keluar kan? Okay. Ramai student yang akan jawab Cl minus enter. Betul tak? Tadi baru cakap kan Cl minus enter, HCO3 keluar. Okay. Tapi awak kena ceritalah. After undergoing process 1. Bila dia keluar, apa berlaku pada dia tau. Kita nak cerita pasal orang lain. Tak nak cerita pasal Cl minus ni. So kita cerita pasal dia. So bila dia keluar, dia akan gabung dengan Na plus lah dan dibawa ke lung. Dia tau. Tak nak cerita pasal yang Cl minus ni. Okay. So dah. Dapat yang tadi jawapan tadi ni? Ni bind with Na plus and transported to lung. Yang Na plus ni dapat daripada mana? Dapat daripada garam tadi tu. Yang NaCl tadi tu. Cl tolong masuk nak neutralkan Chas. Na plus ni tolong bind dengan HCO3 minus yang keluar tadi tu untuk dibawa ke lung area. Okay. So next state the importance of process 2 dengan process 3. So process 2 apa tadi? Chloride shift. Okay, so chloride shift untuk maintain electronegativity. Okay. Yang proses 3 pula. Mana 3? Oh yang ini. So untuk neutral pH level. Okay, saya ulang sambil salin tu. Yang ini kan, yang proses number 2 ni kan chloride shift. Okay, so chloride shift tu untuk maintain electronegativity ataupun dalam nota dia ada sebut maintain electroneutrality. Sekejap. Ni saya rasa macam tak sesuai lah penggunaan ni. Reduce electronegativity. Yang ini maintain electroneutrality. Faham tak dua benda ni, dua point ni? Okay, kenapa tak boleh guna maintain yang tadi tu? Kenapa saya padam? Sebab yang electronegativity ni dia pasal charge. Dia nak mengurangkan negative charge tu. Okay, so dia kenalah reduce electronegativity. Kalau beza dengan atas ni pula, maintain electroneutrality. Okay, sebab dia nak maintainkan keadaan neutral positif dengan negative charge tu. Dia nak maintainkan neutrality. Sebab tu penggunaan depan tu maintain ke reduce. Tu penting. So kalau saya, awak jawab je lah yang ni lah. Maintain electroneutrality. Sebab dia nak maintainkan neutral. Yang dalam tu dah makin tinggi charge positif. So yang chloride shift tu kena masuk dalam untuk maintainkan. Seimbangkan positive charge dengan negative charge tu. Lepas tu maintain electroneutrality. Yang ni tau. Okay. So nombor 3 tu pasal pH. So maintain neutral pH level. Boleh lah. Prevent from become acidic. Okay. So 3 dah. Nombor 2. So dah settle lah tu. So dalam soalan nombor 2 pula pasal ODC. Okay. ODC hemoglobin. Okay. Ditunjuk ada 2 yang high partial pressure of CO2 dengan low partial pressure of CO2. Yang high partial pressure ni contohnya macam kita tengah exercise kan. Yang badan panas, CO2 dalam badan kita tinggi. Kenapa tinggi? Sebab cellular respiration selalu berlaku. Okay. So daripada graf tu saya terangkan dulu soalannya tu. So kita tengok dulu satu apa dia tanya. From the graph, find the percentage of oxygen saturation of hemoglobin at high partial pressure
of CO2 at 5.2 partial pressure of oxygen. So soalan ni macam banyak benda tau awak kena tengok. Awak kena pilih nak tengok mana satu, graf yang mana, yang low ni ke yang high. So dalam soalan ni dia bagi tahu high. So awak tengok yang ini sahaja. Tahu yang ini jangan tengok. Okay. So dekat high tu awak nak tengok apa pula? Dekat 5.2 partial pressure of CO2, partial pressure of oxygen. So carilah dekat graf ni mana 5.2, lebih kurang dekat sini lah kot. 5.2. 5.2. Okay. So bila awak dah tahu dekat 5.2 dekat mana, awak tarikkan ke atas. Alamak, gunalah ruler Tarikkan ke atas. So tarikkan ke tepi pula lebih kurang 64%. So jawapan dia 64% lah sebab dia tanya pun percentage. Percentage oksigen yang masih bergabung dengan hemoglobin. Percentage. Okay, dapat ke? Okay, boleh. Salin. Okay. So soalan ni awak tengok elok tau sebab nanti ada satu soalan dia tanya terbalik pula. Tak apa, kita tengok dulu. State the shape of the distribution curve at low partial pressure of CO2 and explain briefly its relationship with hemoglobin ability to transport oxygen from lungs to respiring tissues. So shape dia 3 markah tau. So markah pertama kamu kena terangkan pasal shape. Okay, so shape dia adalah sigmoid. Sigmoid shape. Okay. So markah kedua dan ketiga tu awak kena terangkan lah apa soalan dia nak tu. So in lung, partial pressure of oxygen is high. So percentage of HbO2, oxyhemoglobin tau. HbO2 ni oxyhemoglobin. Saturation is high. Okay, tu poin kedua. Poin ketiga, when blood moves from the lung to tissue, partial pressure of O2 decrease, causes HbO2 saturation decrease. Okay, salin dulu kejap. Sekejap kita terangkan. Ni saya gabungkan tau. Ada satu dalam, satu lagi point kat situ. Tapi sama je lebih kurang. Salin kejap. Okay. So, nampak tak? Soalan ni pun awak kena terangkan daripada belakang ke depan. Daripada belakang dekat lung sampailah ke depan yang dekat tisu. So, dekat lung awak kena cerita dekat situ kan oksigen tinggi. So, bila oksigen tinggi, percentage of yang masih terikat darah hemoglobin tu dengan oksigen tu masih tinggi juga. Okay, percentage of HbO2 oxyhemoglobin ni masih tinggi juga. Okay. Dan bila kita bergerak ke depan, graf ni kan daripada belakang ke depan, kita cerita yang bahagian depan ni, bila darah tu bergerak daripada lung ke tisu, dan mula pada waktu itu pressure of oxygen dah mula untuk menurun, dan menyebabkan HbO2 tu banyak yang akan terpecah. So dia akan decrease lah. Tu maksud ayat dia ni.
Okay, boleh. Okay, dah. Dah ke? Dah Dah. Okay, so ball effect pula. Alright, so yang ball effect ni awak ikat lah yang masa dia shift to the right kan. Okay, ada yang shift to the left. Right, so yang ini apa dia cerita? Ball effect release oxygen by hemoglobin molecules in response to high partial pressure of CO2. Explain briefly. So, more CO2 joins with water. So, awak salin dulu to form H2CO3. Okay. H2CO3 dissociate to H plus and HCO3 minus. Okay, dalam exam kan, awak dalam skema ni dia bagi tau, dia tulis macam ni, awak tak payahlah awak tulis carbonic acid ke kan, bicarbonate ion ke. Tapi nak selamat, awak kena ingatlah nama panjang dia tu. Yang CO2 ni janganlah tulis CO2, tulislah carbon dioxide, nama penuh dia. Yang ini carbonic acid, tulis nama penuh dia. Carbonic acid, lepas tu yang ni bicarbonate ion, okay. So walaupun dalam skema tu memang dia tulis HCO3 minus, dia tulis nama panjang pun, tapi saya takut time awak dia tak bagi pula. Okay. So yang ketiga, causing, bila dah pecah tu dia akan menyebabkan blood plasma be acidic. Okay, lepas tu dia akan reduce affinity to HB towards HB towards oxygen. Okay. So, bila soalan ni dia tanya terangkan berkaitan pasal Bohr effect ni terhadap macam mana oksigen tu boleh terlepas daripada hemoglobin, yang daripada HbO2 tu, macam mana oksigen ni boleh terlepas bila high, nampak ni, high CO2. So awak cerita je lah, bila high CO2 tu akan gabung dengan air. Okay, so bila CO2 gabung dengan air, yang H2CO3 tu akan dissociate. Jadi dua benda ni. Jadi bila tinggi H plus tu akan berasid. So dia akan mengurangkan HbO2 ni. So HbO2 ni akan mula pecah. HbO2 tu akan mula pecah. Okay. Saya tahu kalau soalan macam ni kan, mungkin ramai akan terangkan pasal transport of CO2 tu. Padahal soalan ni dia nak pasal yang pH semua tu. pH dan cuba kaitkan dengan HbO2. Okay, so memang selalunya perasan jugalah orang sudah akan jawab yang macam tu, pasal yang transport tu. Okay. Tengok baca soalan dulu. So sketch the oxygen curve for myoglobin in the same graph on figure 2. Okay, so graph untuk myoglobin macam mana? Ingat tak, myoglobin tu bentuk hyperbolic. So dalam soalan yang ini, sorry sekejap saya alihkan dekat soalan kejap. Yang ini adalah graf sigmoid. Dua-dua graf sigmoid. Tak kisahlah dekat low ke dekat high, CO2 tu dulu sigmoid. Tapi kalau untuk myoglobin, graf dia akan jadi tegak je kan. Sepanjang lang kan dekat tegak je kan. Tapi bila sampai dekat yang lebih kurang 2 ni, baru dia akan jatuh secara mendadak. Macam tu. So awak boleh lukis macam ni sahaja. So awak labelkanlah yang ini dah myoglobin. Okay, so ingat kenapa dia tegak aja sepanjang yang awal-awal ni, sebab masih yang hemoglobin tu yang pecah-pecahkan oksigen. Dia pegang lagi oksigen tu. Bila emergency saja dia akan lepaskan oksigen tu. Okay. Okay, dah.
Nervous system regulates breathing in human. So state the location of respiratory control center in human. So dekat medulla oblongata ataupun dekat pons. Kan ada dua tempat tu kan? Ada dalam nota, tengok balik. Ada je. Okay, so lepas tu a drop in pH is detected. Okay, so sekarang ni kita nak tengok breathing control. Okay, so a drop in pH is detected by chemoreceptor. Bila awak baca ayat ni kan, awak kena terus fikir. Bila pH drop, maksudnya dia berasid. Bila dia berasid, bermaksud dia adalah CO2-nya tinggi. So bila masa CO2 tu tinggi, masa tengah buat exercise ke, masa tengah nak lari ke, so CO2 akan tinggi. Time ni lah. Okay. So state another location in the body where this type of chemoreceptor can be found. So mana satu lagi tempat yang chemoreceptor ni boleh dijumpai? Ingat tak dekat peripheral tu? Apa nama dekat peripheral? Peripheral. Satu dekat central, iaitu dekat brain kita yang medulla oblongata dengan pons tu kan. Satu lagi dekat peripheral. Kat mana tu? Ingat tak? Ada tak? Starting from A. Anybody nak cuba? Tak ingat? Tak ingat ke? Tak ingat. Ada satu A, ada satu C. Iaitu aortic bodies dengan carotid bodies. Okay. So, dekat mana dua-dua ni? Dekat jantung. Aorta. Aorta je Cuba tengok ni kejap. Nak tunjuk balik lah. Lupa pula kan kat mana. Ni. So ini adalah medulla oblongata dengan pons. Okay. Yang carotid dengan aortic tu dekat sini carotid bodies. Dekat kawasan leher tu. Yang ini aortic bodies. Dekat aorta. So kenapa dia berada dekat dua kawasan ini? Sebab darah melalui kawasan ini. Nampak dekat jantung ni kan? Darah akan lalu dekat kawasan ini. Dekat aorta ni. Of course lah dalam darah tu kita akan dapat detect lah sama ada darah tu berasid ataupun tidak. Okay, so inilah dia carotid bodies dengan aortic. Okay So kembali balik pada soalan. Okay. Mana soalan lagi? Dah habis. Right, so next 3. Pasal graph juga ODC. X and Y. So yang ini pigment X, yang ini pigment Y. Okay, so dah boleh agak lah kot X tu apa kan. Yang pigment X adalah myoglobin. Yang Y adalah hemoglobin. So why is the curve in pigment X shifted to the left? Kenapa yang pigment X ni dia shift to the left? Dia lebih ke kiri berbanding dengan yang pigment Y. Sebab kau ingat tak yang saya cerita tadi? Dia masih pegang lagi oksigen tu. Walaupun partial pressure tu dah mula rendah. Okay, so jawapan dia itu macam kita cakap je lah. So jawapan skema dia at high partial pressure of oxygen, most oxygen is still strongly bind to myoglobin. So, kenapa dia shift to the left? Kenapa dia graph tu kan? Dia macam ni. Ni.
So ni sigmoid. Ni dia shift to the left. Belah ke kiri. Macam ni. Kenapa? Sebab masa high ni, kat sini high moderate ni, dia masih pegang. Myoglobin tu masih pegang dengan O2. Okay. So strongly bind to myoglobin. Masa dekat low tu je baru dia akan riliskan. Tahu So based on the curve, calculate the amount of oxygen released to the tissue at 20 mmHg. So pigment X dengan pigment Y. So kita kena kira 20 mmHg. So jom kita tengok. So sini tarik sini. Ni tarik sini. So pigment X dalam lebih kurang berapa? Cuba jawab. Pigment X berapa? 79. Okay, kita letak dulu lebih kurang 80 kot. Kan kat situ kan? Kena kan line dia? Okay, tapi kalau dalam exam kan awak jawab dalam 79 tu boleh. Betul sebab dia ada range. Don't worry. Okay. Pigment Y berapa? Anggap je. Tu tak nampak line sangat kan? 30. 30. Okay, kejap. Kalau awak jawab macam ni, salah. Kenapa? Nilai ini adalah yang masih HbO2. Oksigen dia tak terlepas. Oksigen dia masih terikat. Tapi soalan ni dia nak amount of oxygen released yang dah terlepas. Jadi untuk pigment X, awak kena tolakkan. Jawapan untuk pigment X ni adalah 20%. Sebab 80 ni masih terikat. Jadi yang terlepas tu berapa? 20%. Soalan dia nak macam tu. Tahu hati-hati. Inilah soalan saya kata tadi tu. Awak tak boleh simply tarik ke atas, tarik ke tepi. Macam soalan yang first tadi tu. Tengok soalan tu nak apa. Faham pigment Y. So ni 70 lah. Tahu So ambil yang ni tahu. Ni salah. Sebab ini masih yang terikat. Yang ni dah terlepas. Okay. Another soalan. Saya nak skip je soalan yang D tu. Kita nak pergi dekat soalan. Cuba tengok je soalan nombor 5 ni yang. So semua pergi soalan nombor 5. 5A ni. 5A. Tahu So last soalan lah sebab dah ambil ni kan. So state percentage of oxygen dissociated from hemoglobin at partial pressure of O2 30 mmHg and 60 mmHg. When PCO2 is yang ini. Dalam soalan ni memang banyak benda yang kamu kena tengok. First kamu kena pilih graf yang mana satu dia nak kita rujuk. So yang inilah PCO2 15. So yang inilah kita rujuk yang ini. Okay, so jangan pandang yang ini tau. Okay. So awak kena tengok. Seterusnya, PO2. Partial pressure oxygen dekat 30. So tengok yang ni lah. Ini partial pressure oxygen. Dekat 30. So kita tarikkan ke atas. Tarikkan ke tepi. Lebih kurang berapa? 32 kot. 32. Untuk 30 mmHg. Lepas tu untuk 60 mmHg pula, mmHg. 60 kan? So 60 awak tarikkan ke atas. Tarikkan ke tepi dalam 84. Macam tu lah lebih kurang. Tak apa, ada range, don't worry. Okay, so kalau awak jawab macam ni, betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Sebab dia nak percentage of oxygen dissociated from hemoglobin. Kalau soalan jawapan dia macam ni kan, soalan dia akan beritahu macam ni. State the percentage of hemoglobin, of oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin maksudnya oxyhemoglobin yang masih terikat, HbO2 yang masih terikat. Tapi soalan ni dia nak
yang dissociate from hemoglobin. So ni lah lagi satu contoh soalan yang dia nak bukannya yang nilai terus tau. Bukannya awak ambil terus, awak kena tolakkannya. So jawapannya ni untuk 30 mmHg. So dalam apa? 68. 68%. Okay, so yang untuk 60 mmHg berapa? 16. 16. Dalam skema ni dia buat 24%. Tak apa sebab memang ada range dia lah 16%. Okay. So hati-hati tau. Go back pada soalan tadi, last ni lah Nadi ni sebab ada masih sikit lagi. What happened during the pigment Y during fever, masa demam? Explain your answer. So jawab dulu, during fever. Salin dulu. High temperature decrease hemoglobin affinity towards oxygen. Sampai soalan tu saya nak cakap ingat tak masa yang Bohr effect tadi tu yang ada shift to the right kan? Dekat shift to the right tu ada CO2 tinggi, temperature tinggi. Time ni lah. Okay. So high temperature akan decreasekan hemoglobin dengan oksigen. Okay. Point kedua, oxyhemoglobin will dissociate into hemoglobin and oxygen. Causes a right shift. Yang gambar tadi tu, yang gambar graf yang Bohr effect tu ada shift to right. Sekejap, salin dulu kejap, saya tunjuk last. Okay. Oxyhemoglobin will dissociate into Hb and O2, causes the right shift. Causes the right shift of the graph. Faham? Okay, so dah salin tu. Jap. Sebelum nak habiskan tu, nak tunjuk juga ni. Yang part ni Stop. So saya share. Ni. Ni. Right shift. Okay. So bila waktu berlakunya? High temperature. Nampak high temperature. Fever. Exercise. Yang ni. So done untuk hari ini. So nanti the rest of the question kita sambung later lah. So if there is nothing else, dah boleh keluar lah. So thank you. Attendance jangan lupa isi attendance. So thank you. Assalamualaikum. Jaga diri.